إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi perbincangan surah Yasin kita. Alhamdulillah, setakat ini kita dapat memahami hala tuju yang hendak diketengahkan oleh surah Yasin ini kan. Semoga insyaAllah kita membaca, setiap kali kita membaca surah Yasin ini, kita dapat faham apakah yang dikehendaki daripada ayat-ayat yang kita baca di dalam surah ini kan. Ini bukan hanya setakat untuk bacaan kepada orang yang mati kan, tapi sebenarnya ini adalah ayat-ayat yang dituju kepada orang yang hidup kan. Orang-orang yang hidup hatinya, yang masih boleh melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berada di sekeliling kan. Jadi mungkin insya-Allah kita cuba kongsikan kefahaman kita tentang surah ini dengan masyarakat kita kan. Moga-moga insya-Allah dia akan menjadi gambaran yang lebih jelas bila kita membaca surah Yasin ini. Kan surah Yasin ini surah yang paling popular lah ya, nampaknya di kalangan masyarakat kita, yang dibaca selalu, yang ramai juga yang kalau tidak menghafal semuanya, menghafal banyak daripada ayat-ayat di surah Yasin ini kan. Jadi insya-Allah dengan kita memahami maknanya, lebih bermakna lagi lah apabila kita membaca surah Yasin ini kan. Jadi insya-Allah semalam kita telah sampai kepada perbincangan masih lagi dalam blok yang ketiga ni. Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian terhadap tanda-tanda hujah-hujah kepada tauhid di dalam tanda-tanda yang berada di dalam alam sekitar kan, di sekeliling kita kan. Bahagian pertama daripada blok yang ketiga ni disebut tentang penciptaan makanan yang Allah jadikan di atas bumi ini untuk manusia kan. Dan kita telah jelaskan tentang bagaimana dia menjadi hujah kepada hujah tauhid ini kan. Bahawa kan, sebenarnya penciptaan ini adalah penciptaan daripada bentuk penciptaan ini tidak dapat dilakukan oleh mana-mana kuasa atau mana-mana zat yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencipta sesuatu daripada bumi yang mati, daripada tidak ada apa-apa, kepada sesuatu yang berkembang, membesar kan, hidup kan. Daripada sesuatu yang mati menjadi sesuatu yang hidup kan. Ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh yang mampu untuk melakukan yang ada kuasa untuk melakukan perkara sebegini kan. Tidak ada kuasa lain yang boleh mencipta daripada tidak ada kepada ada. Ini kita sebut sebagai sifat Allah Subhanahu Wa Taala al-badi' kan. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta mengikut keinginan dia
kan, bila-bila masa saja dengan mudah. Dan manusia ataupun semua makhluk yang ada di dunia hanya boleh mencipta dengan daripada satu yang ada kepada satu yang lain, kan? Mencantum atau menukar ataupun menghilangkan sebahagian supaya menjadi bentuk yang lain, kan? Tapi sebenarnya semua itu adalah apa yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kemudian kita telah sebutkan tentang satu hujah yang kedua daripada hujah tauhid daripada kaun ini ataupun alam sekitar, ia adalah tentang penciptaan. Setiap sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai-bagai jenis dan juga berpasang-pasangan, kan? Sifat berpasang-pasangan ini membayangkan di antara dua, kebanyakan daripada yang berpasang-pasangan adalah dua bentuk yang saling bertentangan nampaknya, kan? Tetapi hanya kerana adanya Allah, adanya Tuhan yang satu, yang esa, maka kesemua ini malah dibentuk menjadi satu sistem yang saling melengkapi satu sama lain, menghasilkan kesan yang diperlukan oleh manusia, kan? Dalam kehidupan ini, kan? Yang pertama semalam kita telah baca, kan? Tentang pertama bumi, langit dan bumi, kan? Ataupun kita baca tentang Allah SWT menyebut tentang beberapa perkara yang dijadikan berpasang-pasangan ini dan juga berbagai-bagai jenis, kan? Maksud al-azwaj, kan? Khalaqal azwaja kullaha, kan? Yang kita baca semalam, azwaj itu boleh bermakna sepasang, zauji dikatakan, ataupun boleh juga bermakna berbagai-bagai jenis, berbagai bentuk, berbagai rupa, kan? Dua-dua makna ni boleh terkandung dalam al-azwaj ini, kan? Jadi kesemua makna ini digunakan di dalam ayat ini, kan? Jadi apa yang azwaj ini, Allah kata baik yang ditumbuhkan oleh dalam bumi, kan? Daripada diri manusia sendiri ataupun apa yang manusia tidak tahu, kan? Maknanya kullaha, semua sekali, kan? Semua ciptaan Allah SWT ini, semua yang ada dua sifat penting ni, berbagai-bagai jenis, berbagai rupa, dan juga berpasang-pasangan, kan? Ini dalam perbincangan dialektik, kan? Teori dialektik ni dia ada, semua benda di dunia ini dia ada pair, kan? Dia berlaku di dalam bentuk pair, ataupun di dalam bentuk pasangan, kan? Apa saja yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kan? Jadi disebut contohnya salah satu adalah malam dan siang, kan? Ayat 37, kan? Lepas ayat 36 tadi, ayat 37 menyebut malam dan siang, kan? Malam dan siang, Allah tanggalkan siang daripada malam, maka dengan tiba-tiba menjadi mereka berada dalam kegelapan, kan? Bila siang ini dihilangkan daripada malam, manusia berada dalam gelap, kan? Dan masing-masing itu dijadikan dengan keperluan, kan? Keperluan untuk manusia. Siang ada persekitaran yang sesuai untuk manusia dan tak dapat diganti oleh malam, kan? Manusia lebih produktif dan bekerja di waktu siang, di waktu malam lebih kondusif ataupun lebih sesuai untuk tidur dan berehat, kan? Yang menjadi itu adalah susunan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kemudian hari ini insya-Allah kita lihat pula contoh yang kedua daripada azwaj ini, iaitu matahari, kan? Tersebut matahari pasangan dia adalah bulan, kan? Bukan dari segi saintifik saja, tapi dari segi keperluan kepada manusia ini. Matahari keluar di waktu malam, di waktu siang. Bulan keluar di waktu malam, kan? Matahari wasyams sutajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, kan? Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Tajri ni maksudnya dia berlari, kan? Manusia yajri ni manusia dia berlari, kan?
Jadi seolah-olah Allah SWT membayangkan matahari ini dia berlari li mustaqarrin. Mustaqar ni di tempat ketetapan dia, orbit dia, kan. Jadi ini adalah dari segi saintifik pun kita ini satu penemuan yang amat menakjubkan manusia, kerana dah lama dulu Allah SWT menyebut matahari ini bergerak, kan. Matahari ini bergerak, kan, di atas orbit dia, mengelilingi pusat semua keluarga matahari ni bergerak bersama-sama dengan matahari. Ada berapa 9 planet di dalam keluarga matahari ni, termasuk bulan, kan, bergerak bersama-sama dengan matahari ni, mengelilingi pusat galaksi yang kita duduk di dalamnya ni, kan. Galaksi ni dianggarkan 100,000 tahun cahaya lebar dia, lebih 100,000 lebih, kan, tahun cahaya, luas, amat luas, kan. Dan kelajuan matahari ini lebih kurang 450,000 batu sejam, kan. Amat laju sebenarnya, kan. Ataupun 720,000 kilometer sejam, kan. Itu kalau kita nak bayangkan kelajuan matahari ini bergerak di atas tempat peredaran dia, kan. Sebab bersama-sama dengan matahari ini bergeraklah juga semua keluarga matahari ini yang bergerak keliling matahari ini, kan. Bumi berputar bersama di sekeliling matahari, kan. Matahari pula berputar mengelilingi pusat galaksi kita ni, kan. Galaksi Bima Sakti ataupun Milky Way ni, kan. Jadi semuanya mempunyai pergerakan yang tersendiri, kan. Sebab itu Allah SWT menyebut dzalika taqdirul azizil alim. Ini adalah ketetapan yang maha perkasa, kan. Takdir, qadar, takdir ni yang ditetapkan qadarnya, kan. Dzalika taqdir, itu adalah ketetapan al-azizil alim, yang maha perkasa dan yang maha mengetahui, kan. Sebab itu kita perhatikan Allah SWT sentiasa menyebut dua sifat, kan, seganding, kan. Sebab sesuai dengan apa yang Allah SWT sebut, semuanya dijadikan berpasang azwaj, kan. Termasuklah Allah SWT bila menyebut sifat Allah sendiri, Allah sebut dalam pasangan, kan, sifat Allah SWT ni, kan. Al-Aziz Al-Alim, kan. Al-Aziz kerana dia maha perkasa, maha kaya, maha mampu untuk melakukan semua benda ni dengan mudah saja, kan. Al-Alim kerana dia maha mengetahui bahawa semua apa yang dia buat itu, kan, amat kompleks, kan. Kerana ada sebab kenapa Allah SWT buat kita sebut set up yang amat mengagumkan ini, kan. Sebab seluas-luas ini, kan, seluas-luas ciptaan Allah SWT ini untuk apa sebenarnya, kan. Kerana matahari ini dia mengelilingi pusat galaksi ini. Contohnya, dalam galaksi ini ada berbilion-bilion, bertrilion-trilion lagi matahari lain yang kita tak tahu bilangan dia, kan. Dianggarkan ada lagi beratus ribu juta lagi matahari yang berada di dalam galaksi Bima Sakti ini saja. Dan di sana ada lagi beratus-ratus, beribu-ribu lagi, berjuta-juta lagi galaksi yang lain yang kita tak tahu. Kenapa Allah SWT melakukan ataupun buat persediaan yang begitu besar ini, luas, sedangkan manusia hidup di atas satu titik bumi ini saja, dan manusia tidak mengetahui lagi yang lain-lain, banyak lagi yang tidak diketahui oleh manusia di sekeliling dia. Seolah-olahnya Allah cipta ini begitu saja, kan, sehingga hancurnya alam ini, bumi ini, manusia tidak pernah mengetahui apakah yang ada di luar sana. Untuk apa dicipta oleh Allah SWT yang ada di luar sana, yang banyak, yang manusia sendiri tak tahu setengahnya, kan. Sebab itulah Allah SWT Al-Alim, kan. Selain daripada Al-Aziz, dia juga Al-Alim, dan mungkin kalau kita tak baca dua-dua ini,
kan? Seperti bila sifat ini disebut dua ni azwaj untuk macam ni, kita kena faham kedua-dua ni barulah menseimbangkan, kan? Kalau ada orang yang kata Maha perkasa Allah SWT, ya, dia cipta semua ni, tapi apa gunanya, kan? Sebab manusia pun tak tahu, kan? Tapi Allah SWT Maha mengetahui bahawa itu semua ada kegunaan dia. Sebab itulah takdir Allah, qadar yang ditetapkan Allah SWT yang menyebabkan keseimbangan dalam seluruh alam ciptaan Allah SWT ini. Dan dia juga menjadi tanda-tanda kepada manusia, kan? Sebab luasnya ni, kita kata tadi matahari mengelilingi pusat galaksi ni, dia mengambil masa lebih kurang 230 juta tahun untuk matahari ni mengelilingi pusat galaksi ni, kan? Maknanya manusia tidak pernah ada yang hidup untuk melalui semua kitaran ini, kan? Matahari mengelilingi pusat galaksi ini, kan? Yang kita lalui hari-hari hanya cuma kitaran bumi mengelilingi di atas orbit bumi ni, dia berpusing, kan? Jadi ada siang dan malam dalam masa sehari. Bumi pula mengelilingi matahari setahun lama dia, kan? Barulah lengkap satu pusingan bumi mengelilingi matahari, kan? Begitu juga, dan ini adalah ketetapan sebenarnya, kan? Ketetapan yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui, kan? Jadi petanda yang paling jelas terhadap siang ini ialah matahari. Matahari tetap berjalan di atas orbitnya dengan kelajuan yang tetap dan tidak lari walaupun sedikit kelajuannya, kan? Dan ketepatannya. Jadi tidakkah ini menjelaskan kewujudan kuasa yang maha bijaksana yang menentukan dan menjaga ketepatan ini sehingga kepada kejituan yang terkecil sekali, kan? Jawapannya adalah dialah Allah, dzalika taqdirul azizil alim, kan? Yang maha perkasa lagi maha mengetahui apa yang dia lakukan, kan? Ini adalah hujah tauhid, kita kata. Sebab semua yang Allah SWT sebutkan ni tidak boleh dilakukan oleh mana-mana yang lain daripada Allah SWT. Tidak ada satu kuasa zat yang lain yang boleh melakukan semua yang Allah SWT sebutkan ni, kan? Menjalankan matahari ini satu perkara yang amat besar pada nilai manusia, pada kadar kemampuan manusia memahami dan memikirkannya, kan? Dan semua bentuk sembahan-sembahan manusia ni dia tertakluk kepada kemampuan manusia memikirkan, tak lebih daripada itu, kan? Manusia tak boleh fikir di luar daripada apa yang dia bagi kepada sembahan-sembahan yang lain daripada Allah, kan? Kecuali Allah saja yang memberi sifat dia sendiri yang manusia sendiri tak boleh nak faham, kan? Allah sendiri Al-Alim, kan? Manusia tak faham seluas mana gerakannya matahari ini, seluas mana alam planet-planet yang ada ini, kan? Tapi selain daripada itu semuanya, kan, semua sembahan-sembahan yang lain ni, skop dia, domain ataupun skop dia hanya tertakluk kepada seluas mana manusia boleh memikirkan kebesaran dia, kan? Tidak lebih daripada itu, kan? Ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Dan kami tetapkan juga bagi bulan manazil, manzilah tahap-tahap dia, kan? Bertukar sehinggalah setelah sampai ke manzilah terakhir, tahap yang terakhir, kan? Kembalilah dia sebagai bentuk tandan kurma, kan? Tandan tamar yang tua, kan? Al-urjun ini merujuk kepada tangkai tamar yang terdapat padanya gugusan buah-buahan yang bila telah hujung maka dia menjadi seperti tandan yang dia menjadi kecil, kan? Kecut, kan? Begitulah Allah SWT membayangkan bulan ni dia berubah, kan? Seolah-olah macam buah-buahan tamar ni juga, kan? Semakin blooming, makin besar, makin banyak buah dia sehingga kemuncak. Selepas itu dia akan turun balik menjadi tandan yang seolah-olah menjadi tandan yang kecut ni, kan? Daripada dia menjadi bulat besar, sekarang ni bulan sedang mengambang, kan, di sekeliling kita. Kemudian dia akan menjadi kecil balik, kan? Bulan pun
walaupun bulan lebih kecil daripada manusia bumi, pergerakan bulan pun amat-amat laju kan. Sebenarnya tidak kita rasai kan. Dia lebih kurang 1 kilometer sesaat kan. Bulan ni bergerak mengelilingi bumi kan. Bumi pula bergerak mengelilingi matahari kan. Matahari pula bergerak mengelilingi pusat galaksi kita ni kan. Galaksi bergerak mengelilingi manusia tak tahu apa, tak boleh nak tahu apa dia, disebut sebagai black hole kan. Semuanya bergerak mengelilingi sesuatu kan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur, tidak terkesan dengan apa-apa yang lain kan. Jadi ini sesuatu yang semuanya amat mengkagumkan kan. Bulan juga berubah perlahan-lahan kan, bergerak juga kan, sebab itu disebut. Tapi Allah SWT ceritakan dalam bentuk manazil ini kan, dia bergerak tahap demi tahap sehingga akhirnya dia menjadi tandan yang tua ini kan. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar kan? Wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin matahari, la syamsu yanbaghi laha, untuk yang bagi ini maksudnya macam kita kata macam mencari kan, mencari sesuatu. Matahari ini tak boleh nak mencari, mengejar bulan ini kan. Laha an tudrikal qamar kan? Tak boleh mengejar untuk mendapatkan bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan juga malam tidak boleh mendahului siang. Dan Allah SWT mengaitkan matahari ini dan bulan ini dengan malam dan siang kan? Jadi sebelum ni disebut tentang siang dan malam kan? Dalam ayat 37 tadi kan? Siang ada peranan dia, malam ada peranan dia, dan siang mengganti malam kan? Bila ditanggal pakaian siang ni, maka jadi malam lah tiba-tiba kan. Dan Allah SWT menjelaskan bahawa itu ada kaitan dengan matahari dan bulan ini kan? Dan kesimpulan daripada ketiga ayat ni 37, 38, 39 ni, Allah SWT jelaskan bahawa ayat 40 ni, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar kan? Tidak mungkin bagi matahari melebihi mengejar bulan kan? Kerana itu walal lailu sabiqun nahar, dan juga malam, kerana itulah malam tidak dapat mendahului siang. Wa kullun fi falakin yasbahun. Semua ini fi falak. Falak ni orbit dia kan, beredar pada orbit masing-masing. Yasbahun. Sibah ni maksud dia berenang kan. Kalau maksud literal kan, misbah tempat berenang kan, masbah kan. Yasbahun, berenang. Seolah-olahnya matahari dan bulan ini berenang di atas garis dia kan, berjalan perlahan-lahan kan, di atas garis dia kan. Semuanya mengikut kadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi apa yang nak diceritakan daripada ini? Ini adalah menceritakan tentang azwaj tadi kan, ataupun setiap sesuatu Allah jadikan dia berpasangan dan berbagai-bagai jenis kan. Ada di sana matahari, ada di sana bulan, masing-masing walaupun matahari ini kan, satu sistem, dia ada satu sistem dia sendiri kan. Matahari ni besar kan, ada lebih kurang 1 juta bumi ni boleh mengisi satu matahari kan? 1 juta kali lebih besar daripada bumi ni. Dan matahari ni telah berjalan, telah menjadi memegang haba dia tu berjuta-juta tahun kan? Dan akan tinggal beberapa juta tahun lagi dianggarkan dia akan hilang haba dia kan? Tapi tidak hilang-hilang kan, tidak habis-habis memberi cahaya dan haba kepada bumi ni. Semua ni adalah merupakan Allah Subhanahu Taala menjelaskan wal qamara qaddarnahu kan. Qaddarna ni maknanya kami telah tentukan qadar dia kan. Na tu kami kan, qaddarnahu manazil kan. Yang menentukan ni Allah kata ialah Allah Subhanahu Taala semuanya kan.
Dan semua yang disebut ni tidak boleh dilakukan oleh selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada satu makhluk pun yang boleh dibayangkan oleh fikiran manusia mampu melakukan semua perkara ni. Tidak ada satu sembahan lain yang mampu melakukan semua ni kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang Allah cerita ni pun manusia pun tak tahu, kan? Setengah-setengah benda yang diceritakan manusia tak tahu, sehingga manusia tak boleh nak letakkan kemampuan ni kepada sembahan-sembahan dia, kan? Sebab tu sembahan-sembahan dia yang lain ni, kalau boleh buat sesuatu pun hanya boleh buat sesuatu seperti mana yang manusia tahu saja, kan? Manusia akan associate ataupun kaitkan sembahan-sembahan dia dengan satu perkara yang mampu dia dibuat oleh fikiran manusia saja, yang mampu manusia buat, dibayangkan oleh manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan lebih daripada itu lagi, kan? Yang tidak mampu difikirkan pun oleh manusia. Maka adakah lagi Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh buat perkara ini, sembahan-sembahan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi kesimpulan dia adalah segala sistem yang berjalan dalam pasangan ini adalah keseluruhannya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menentukan perjalanannya bersendirian dengan penuh ketepatan dan tersusun sistem dia, kan? Tidak mungkin satu objek melanggar ataupun menentang ketentuan Allah dan keinginannya terhadap segala sesuatu, kan? Tidak ada makhluk, tidak ada objek di dunia yang boleh menentang ketentuan Allah dan keinginan Allah SWT dalam melaksanakan sesuatu yang dia hendak, kan? Kalaulah ada zat lain yang terlibat dalam pentadbiran ni, yang boleh memberi cadangan pada Allah, jadikan macam ni, jadikan macam ni. Kalaulah ada, kan, wasilah-wasilah, wasail-wasail, sembahan-sembahan yang lain, alihah, kan, Tuhan-Tuhan yang lain yang boleh memainkan peranan di tengah-tengah ini, kan, mencadangkan, bukan menentukan, bukan mencipta, mencadangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya matahari ini tukar jadi macam ni, kan, ataupun matahari ini sepatutnya dia berjalan macam lain, kan. Pastilah tidak berlaku sistem seperti mana yang kita tengok ni, yang amat tepat, kan. Kelajuan matahari ni dia tidak bergerak kecuali beberapa 1 ataupun 2 saat berbeza, kan. Dia tidak terkesan dengan tempoh masa yang lama ni, kan. Ketepatan dia itu terjaga, kan, tepat kepada saat yang tertentu, kan. Kerana, kan, suatu objek sebesar itu manusia takkan boleh buat dia setepat itu, kan. Tidak mungkin ada ketepatan atau kesempurnaan yang seperti itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja, kan. Kalaulah ada zat-zat lain yang terlibat dalam pentadbiran ini, maka akan pastilah hancur semua ini, kan. Seperti mana yang mereka katakan bahawa ada sembahan-sembahan lain ini, yang mereka minta tolong ni, yang mereka tak panggil sembahan, tapi panggil sekutu Allah, wasail, anak perempuan Allah ke, ataupun orang soleh yang dianggap ada kuasa untuk menyampai, bila minta melalui orang soleh ni, cepatlah sampai kepada Allah SWT. Itu satu perkara yang bertentangan dengan sifat Allah SWT yang disebut. Allah SWT bersendirian mencipta dan mentadbir segala sesuatu ni. Tidak boleh ada, tidak perlu dan tidak mungkin ada sesuatu lain yang memberi kesan atau mempengaruhi pentadbiran Allah SWT, kan? Jadi bagaimana mungkin ada wasilah-wasilah ataupun pembantu-pembantu Allah yang boleh memberi input kepada Allah ke dan sebagainya, kan? Ataupun untuk memastikan kelincinan apa yang Allah SWT cipta ni berjalan. Malaikat-malaikat, kalau malaikat tak buat kerja, tak jadilah semua, tak, kan? Kerana Allah SWT bersendirian mencipta segala sesuatu dan mentadbir segala sesuatu dengan mudah sekali, kan? Jadi ini adalah pasti satu Tuhan akan, kalau ada Tuhan yang lain, pasti satu Tuhan yang akan cuba mengalahkan Tuhan yang lain, kan? Seperti disebut dalam surah Al-Mu'min ayat 1, contohnya Allah SWT sebutkan tentang ciptaan Allah SWT ini, kan? Kalau ada Tuhan, kan, Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, sekali tidak ada Tuhan lain yang berserta dengan dia. Ma mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min aliha min ilahin, kan? Idzal la dhahaba kullun ilahin bima khalaqa wa
wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain berserta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada Tuhan berserta dia, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebahagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebahagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Itu adalah hujah Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan tentang semua ini, bahawa di sana tidak, kalau ada Tuhan yang lain yang menciptakan perkara yang berbeza, yang bertentangan ini, maka tidak mungkin dia akan bekerja dengan penuh harmoni dalam satu sistem yang menghasilkan kepada manusia segala apa yang manusia nikmati ini, daripada ciptaan alam dan sebagainya. Ini hujah tauhid, kita kata, menjelaskan tentang kekuasaan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelaslah bahawa segala objek yang besar dan dianggap agung oleh manusia ini, kerana itu disembah semuanya. Ada manusia yang sembah matahari, bulan dan sebagainya. Semuanya sebenarnya tunduk dan patuh kepada kawalan dan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tidak sedikit pun berani untuk keluar daripada kadar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Malam tak mungkin mendapatkan siang, siang tak mungkin mendapatkan malam, matahari juga tak mungkin keluar daripada garis peredaran dia. Semua ini kalau kita belajar kaji daya, matematik kaji daya, kita dapat memahami bahawa kalau daya ini berubah sedikit saja, semua daya ini telah seimbang dalam bentuk dia. Ada daya graviti, daya bergerak ke depan, kelajuan, momentum, semua ini menghasilkan daya yang telah diseimbangkan dengan ketepatan kelajuan dan sebagainya. Kalau terlebih satu menjadi kurang, pastilah dia akan hancur. Dan ada ketikanya Allah SWT akan menghancurkan apa yang dia nak hancurkan. Itu adalah Allah Al-Azizul Alim. Dan insya-Allah kita pun tidur di sini. Besok insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan yang amat menarik ini tentang hujah-hujah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Kita sudah ingin wabillah taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi